إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah, setinggi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang amat pengasih dan amat penyayang, Tuhan yang beri dengan tidak berputusan lawat dan salam untuk junjungan besar Nabi yang menunjukkan jalan yang sebenar bagaimana berpulang kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Di permulaan tahun yang baru ni, walaupun tahun ni bukan tahun hijrah, tahun Masihi, kita tetap mengambil setiap ruang dan peluang tu sebagai satu batu tanda untuk kita menuju ke arah baik dan lebih baik. Kalau dalam bulan hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, "Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih, fa hijratu ila Allah wa rasulih." Siapa yang kehidupan dia hijrah kerana nakkan Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. "Wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atun yankihuha, fa hijratu ila ma hajara ilaih." Barang siapa yang berhijrah kerana dia berkehendak akan harta dunia atau dia berkehendak akan seorang wanita, fa hijratu ila ma hajara ilaih, mereka akan dapat perkara tu tapi mereka tidak akan mendapatkan Allah. Jadi nak di permulaan tahun ni Allah Taala bagi kita nak satu batu tanda untuk kita letakkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dekat dah dengan bulan Rejab. Hari masuk bulan Rejab, Allah Taala cipta 70 peristiwa lah bulan Rejab. Semua berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu berkaitan keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beralih kepada bulan Syaban, dengan pengangkatan buku amalan yang besar pada pertengahan bulan Syaban. Kemudian masuk bulan, iaitu bulan ibadah khususiyah bagi umat Muhammad, bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi 3 bulan yang teramat mulia Allah Ta'ala bagi awal ni supaya persediaan kita daripada sudut ilmu, kita masuk dalam bulan-bulan tu ibadah kita ibadah yang berkualiti, insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif au qala mu'allif rahimahullah taala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi ulumi syaiqi fi dharain, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ke surah yang ke-7, tajuk yang ke-14, hukum keluar daripada sembahyang dan takbiratul ihram semula. Hukum keluar daripada sembahyang dan takbiratul ihram semula. Qala musannif rahimahullah ta'ala, mengikut qaul, al-qaul maksudnya pendapat. Hukum keputusan. Hukum bahasa Arab, bahasa Melayu keputusan. Orang yang mengeluarkan keputusan hakim. Hakim orang yang mengeluarkan keputusan. Hukum tu bahasa Arab, bahasa Melayu keputusan. Dia kata keputusan keluar daripada sembahyang dan takbiratul ihram semula. Dia keluar daripada sembahyang dan dia angkat takbir pula. Apa pula cerita dia tu? Kerana kalau daripada tajuk tu macam-macam boleh keluar tu. Macam-macam boleh ada. Mungkin dia keluar tu pasal dia batal. Mungkin dia keluar tu pasal Tok Imam batal. Boleh belakang jadi tu. Mengikut qaul pendapat yang sahih, jika seorang itu bertakbiratul ihram masuk sembahyang, kemudian ia diganggu was-was. Apa dia waswas? Taruddud atau mutaraddid, di antara tengah-tengah betul dan salah, tengah-tengah tu dia panggil waswas. Yakin dengan tak yakin. Lalu ia pun keluar daripada sembahyang itu dan bertakbiratul ihram ia semula, maka perbuatannya adalah haram hukumnya, bandingannya seperti orang yang membayar kifarah. Puasa 2 bulan berturut-turut, setelah ia mula berpuasa ditempoh pula pada waktu yang lain. Dia kata orang yang takbir dah dengan Tok Imam, lepas tu dia diganggu waswas. Betul ke tak betul, betul ke tak betul, betul ke tak betul, betul dia keluar. Maka dia tu berdosa, hukum dia haram. Ada orang tanya dulu macam tu, Ustaz, kalau kita rasa macam tak apa betul, kita keluar boleh? Tak boleh. Selagi mana tidak jelas imam tu melakukan kesalahan, tak boleh keluar dia. Ada orang dia keluar kerana dia tak sesuai dengan Tok Imam tu. Selagi mana Tok Imam tak melakukan kesalahan yang mutlak, dia tak boleh berhenti di mana Tok Imam. Ataupun dia sendiri batal. Dia sendiri batal tu dia kena keluar.
Mana sini betul. Sekarang ni dia ada rasa tak puas hati. Nak daripada sudut bacaan tu imam ke apa ke dan sebagainya, tiba-tiba dia nak keluar, tak boleh. Apatah lagi was-was tu hanya atas pada diri dia, ya. Orang lain tak ada was-was, dia seorang was-was. Dia yang rasa macam tu imam tu baca salah, orang lain tak pun. Kesalahan tu pula kena pada kesalahan yang sunat, bukan kesalahan yang rukun. Ini banyak ke. Tapi kadang-kadang kena sabar. Selalu jadi jenis orang baru-baru belajar ni kan, dia pergi masjid, siapa pun macam tu. Kita masa mula-mula belajar, kita akan cari kesalahan orang. Cari. Pasal apa? Kita berasa kita ada satu benda yang berharga yang orang lain tak ada. Bila masuk fasa kedua, bila kita belajar kita mula tak mau bercakap dengan orang. Pasal apa? Kita takut. Sebab masa dulu duk cari kesalahan orang, kita tak boleh buat ibadah tu. Lepas tu mula tak mau kawan orang, nak ibadah sendiri-sendiri. Ni fasa kedua orang belajar. Belajar ni semua ada 3 fasa. Fasa yang pertama ni mencari kesalahan. Tiap orang yang mula belajar, dia akan cari kesalahan orang. Wajib. Pada saya kata wajib terus. Pasal apa? Semua orang akan lalui proses tu. Sama ada dia perasan ataupun dia tak perasan. Bila dia ada benda tu, hari ni dia belajar tentang takbir, esok dia pergi surau nak tengok siapa dia takbir salah. Semua orang akan melalui proses tu. Sama ada sedap ataupun tak sedap. Bila masuk fasa yang kedua, dia tak mau tengok lah. Aku tak boleh tengok orang ni, sekali aku jadi macam itu. Kalau aku tengok orang, aku tak boleh semayang. Jadi dia dah kalut diri dia sendiri lah. Ni duduk di proses fasa yang kedua belajar. Fasa yang kedua, dia belajar beribadah secara menyendiri dan menghimpun kekuatannya. Masuk fasa yang ketiga tu, orang belajar ni baru dia mula cari keikhlasan. Aku kalau buat banyak pun aku macam ni jadi kalut, aku kalau buat sikit pun Allah Ta'ala terima ni. Baru ibadah dia sederhana. Nak boleh pergi kepada proses yang ketiga tu. 2 proses ni cukup-cukup hebat dalam kehidupan ni. Yang ustaz-ustaz duk terima kadang-kadang soalan-soalan ni daripada ni. Kena pula dia belajar pula 3 orang ustaz, 3 orang kata benda yang berlainan. 3 orang kata tak sama. Lagi bukan dekat Tok Imam yang tak betul, sekali dengan ustaz-ustaz tak betul. Ini biasa berlaku. Dalam fasa yang pertama pelajaran, semua orang akan lalui benda tu. Aku mengaji, Tok Guru kata macam ni, pasal apa dia buat macam ni? Ni main. Dia mula nak baik. Jadi dia kata kalau saja-saja ataupun dia rasa was-was tu pada dia dengan zimah yang sedikit, pahaman yang datang tu pada was-was yang sedikit, tiba-tiba dia keluar. Orang lain tak mufarakah pun, dia mufarakah dengan Tok Imam, maka berdosa dia. Apatah lagi hak dia pada buat lah. Kadang-kadang keliru kan, pergi sembahyang jamaah dia nak main 2, dia Tok Imam sembahyang 4. Tok Imam tahiyat awal dia bagi salam. Betul? Orang tanya dia, pasal apa bagi salam? Saya sembahyang jamak, dia kata. Habis tu Tok Imam tak habis lagi. Tu bukan jamak, tamak lah dengan Tok Imam tu. Dah, saya sembahyang 2 saja. Lepas tu saya mufarakah dengan Tok Imam. Mana boleh mufarakah gitu? Tok Imam salah baru boleh mufarakah. Tok Imam tak salah, dia mufarakah macam mana? Dulu banyak orang buat macam tu. Orang tak? Dia nak main jamak, dia di masjid main zuhur. Dia sampai-sampai dia sembahyang sekali dengan Tok Imam tu. Allahu Akbar. Saya kira Tok Imam duduk tahiyat, Tok Imam pun bangun. Habis tahiyat awal, Allahu Akbar. Dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun bangun pula, takbir pula. Yang dia nak tergelak tu. Dia kata tak boleh. Apa tak boleh pula? Dia kata saya jamak dia. Kan. Jadi dia buat keluar hukum dia sendiri tu. Bahaya. Jadi dengan Tok Imam ni tak ada istilah saja-saja ataupun was-was yang sedikit. Qala musannif rahimahullah taala, dia kata kalau mengikut pendapat seorang apabila mendapat takbiratul ihram sembahyang kemudian dia diganggu perasaan was-was tu. Perasaan was-was ni mai daripada mana? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kejahatan yang berbisik sudur pada dada manusia, annas. Daripada mana? Minal jin nati wan nas, daripada jin dan manusia. Bila nas sembahyang, manusia tak kacau dah. Yang kacau jin dalam jiwa tu. Lalu ia pun keluar sembahyang itu dan takbiratul ihram semula, maka perbuatannya itu adalah haram hukumnya, tak boleh. Bandingannya dia kata seperti orang yang membayar kifarah. Kifarah ni apa dah? Kalau qadha ganti. Kan? Kalau qadha ganti. Satu lagi apa dah? Qadha, kifarah, satu lagi
Qadha, kifarah. Satu lagi orang nak bayar apa? Fidyah. Okey. Qadha, kifarah, fidyah. Tak mau bahasa Arab ya tau. Bila sebut bahasa Arab aja, kita tak capai makna bahasa Melayu. Jadi kita nak ibadah susah pasal kita orang Melayu kan. Kalau qadha, ganti. Kalau kifarah, denda. Kifarah, denda. Lepas tu kalau bayar apa tu fidyah, tebus. Jadi dia tak boleh puasa, dia tebus puasa dia dengan fidyah. Bagi orang hidup tebus tak boleh kan, pasal dia hidup kan. Esok bulan puasa ni nanti main soalan ni juga tau. Jadi saya kata soalan ni juga macam mana, bila kawan-kawan duk cerita, dia kata kami tengok, dia kata orang perempuan bila dia tak puasa, mai bulan puasa tahun lepas tak puasa, mai bulan puasa tahun ni kan, dia pergi bayar fidyah. Tak boleh lah. Kecuali dalam mazhab Syafi'i ni umur dia 70 tahun ke atas, dia ada uzur syariat, dia boleh diberi keuzuran sebab dia tua. Tak apa. Ni masalah dia tak cukup tua, tiba-tiba dia nak bayar, tak boleh. Kemudian selagi dia hidup, dia tak boleh bayar fidyah. Tebus ni selagi hidup tak boleh. Bila nak buat, mati baru boleh buat tebus fidyah. Kemudian yang duk ada ni jangan pening tahu, sebab orang buat fidyah ni bukan dasar dia mazhab Syafi'i, tak, mazhab Hambali. Nah, ada juga yang pegang dengan mazhab Maliki. Sebab tu kalau pergi kata guru ni cara dia macam ni, pergi kata guru ni cara dia macam ni kan. Bila mak kita mati, ayah kita mati, kita pun nak bayar fidyah kan. Pergi tok guru ni dia kata macam ni, pergi tok guru ni, sebab fahaman mazhab tu berbeza cara. Lah ni pula lagi moden lagi. Dulu fidyah pakai beras terus, lah ni half-half, setengah beras setengah duit. Dia terpulang lah macam mana pun. Dan saya beritahu siap, fidyah tu tak wajib. Buat tak apa, tak mau gaduh dah. Orang mak mati yang tak buat fidyah, tak payahlah. Kalau dia ada kekuatan, dia nak ganti puasa mak dia, terpulang. Dia yang nak tebus, dia anak yang soleh, dia nak tebus puasa mak dia, terpulang. Tak ada masalah. Kifarah puasa 2 bulan berturut-turut setelah ia mula berpuasa ditempoh pada waktu yang lain. Dan jika keluar dirinya daripada sembahyang dengan tanpa uzur dan takbiratul ihram pula kali yang kedua, maka jadilah sembahyang itu qada. Mengikut satu wajah, yakni satu pendapat seperti mana yang dihikayatkan oleh Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi. Nama penuh dia Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi. Dan gurunya Al-Qadi, satu alim yang duduk di Mesir. Syekh Mutawali Sya'rawi ke satu orang tenaga pengajar daripada Al-Azhar. Kemudian dia jadi mufti, Syekh Mutawali Sya'rawi ni di Mesir. Dialah satu-satunya mufti yang berani menegur menteri yang ada di Mesir. Tapi sayangnya Allah Ta'ala tak simpan lama Syekh Mutawali Sya'rawi ni, mati. Sebab dia penat. Dia pergi di mana pun dia bawa gas tarik. Saya dah jumpa dia 2 ke 3 kali. Syekh Mutawali Sya'rawi ni orang yang sangat alim Mutawali Sya'rawi. Dia ni orang daripada Syria, orang kulit gelap, Syekh Mutawali Sya'rawi ni. Sehingga jika takbiratul ihramnya yang kedua itu dengan niat tunai sekalipun tidak sah juga. Dan inilah qaul, yang ini pendapat yang sahih yang dinaskan dan tersebut dalam Asy-Syama'il. Telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, jika bertakbir ihram seorang musafir dengan sembahyang dan jahil ia bahawa harus baginya mengqasarkan, yakni memendekkan sembahyang kerana musafir. Baik, dia kata apa? Kalau orang tu dia saja-saja, tadi dia kata was-was kan, ni dia kata saja pula. Jangan bagi sama dengan tadi. Ni hak kedua ni. Dia kata saja dia tu Tok Imam takbir, dia dah sembahyang dengan Tok Imam, dia saja apa? Saja berhenti daripada Tok Imam tu. Lepas tu dia takbir Tok Ihram balik dengan Tok Imam yang sama, pada sembahyang yang sama. Sembahyang tu dikira sembahyang qada, bukan sembahyang wajib tu, tak. Ni muktamad mazhab Syafi'i. Kali lagi dia sembahyang dengan Tok Imam tu tak ada pasal apa, dia pun berhenti.
Lepas dia berhenti, dia takbiratul ihram sekali lagi dengan tu imam yang sama pada semayang yang sama juga. Semayang tu dikira semayang qada. Mutamat haul mazhab Syafi'i. Tak ada dah lepas tu. Sebab dia buat tu dengan ketiadaan sebab, maka semayang tu jadi semayang qada, bukan semayang wajib. Maka sekali habis semayang tu, dia kena pergi belakang semayang pula. Nah, sedang pada satu sudut pula, dalam satu lagi kitab Syekh Mutawalli Sya'rawi sebut, semayang dia tu hanya mendapat pahala zikir kerana apa? Kerana dia tidak melunaskan wajib. Yang wajib dia tak semayangi, tiba-tiba dia semayang yang qada dulu. Nak? Nampak ke tak nampak lah? Tengok yang tu. Dia semayang dengan Tok Imam tu. Tok Imam tu tak ada salah. Tiba-tiba dia mufaraqah. Lepas tu dia takbir balik. Semayang tu dikira semayang qada. Dia tak kira dah semayang tu semayang fardu. Nak? Habis dekat tu. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Kemudian salam ia selepas 2 rakaat daripada semayang, maka sungguhnya telah sengaja ia membatalkan semayangnya. Dan beliau berkata juga masalah ini, jika bertakbiratul ihram seorang dan berniat ia pada semayang tamam, atau bertakbiratul ihram semata-mata kemudian membatalkan ia semayang itu, maka wajib atasnya mengqadaknya dengan semayang tamam. Kerana tiap-tiap ibadah yang wajib apabila masuk mengerjakannya dan wajib sempurnakannya, tidak boleh membatalkannya, dan jika sekiranya ia membatalkannya juga, maka wajib mengqadak mengikut wajah yang sepatutnya, sekadar mungkin seperti ibadah haji. Dan tidak lazim. Apa lazim? Kebiasaan. Lazim bahasa Arab, bahasa Melayu kebiasaan. Dan tidak lazim atas orang yang mendapat Jumaat serta imam mengqadaknya apabila batalnya kerana Jumaat, tidak boleh memperbuat selepas demikian. Hanya wajib sembahyang zuhur jika waktunya masih ada lagi. Baik, dia kata apa? Dia kata lagi di bawah tu, dalam qaul mazhab Syafi'i, kalau kita pergi sembahyang zuhur, kita nak sembahyang jamak, tiba-tiba tu imam tu sembahyang biasa, kita sembahyang 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat kita bagi salam. Sembahyang tu tidak dikira sah. Kemudian boleh tak lepas tu dia nak pergi jamak pula? Tak boleh. Kita pergi tempat orang, kita nak sembahyang jamak, tengok-tengok tu imam tu sembahyang biasalah, sembahyang tamam di tempat tu, kita pun pergi sembahyang kali. Sembahyang sampai 2 rakaat tu imam bangun, kita bagi salam. Sembahyang tu tidak sah. Lepas tu apa jadi dengan kita? Kita kena sembahyang balik kan? Jadi sembahyang balik tu dia kena sembahyang tamam 4 rakaat. Dia tak boleh sembahyang jamak dah. Qasar dia tak boleh buat dah. Nak? Ni nak jadi masalah pula kadang-kadang. Dia bila salah, dia buat macam tu juga balik. Habis. Sebenarnya bila dia salah, dia kena tengok macam mana perkara hak nak membetulkan balik tu macam mana. Lagi nak cerita macam ni. Dia keluar musafir lepas asar. Tadi dia tinggal sembahyang zuhur. Bila dia musafir, dia keluar asar tu, dia cuma sembahyang asar tu, dia khasar je 2 rakaat. Zuhur dia tak jamak sekali. Kan? Bila dia teringat, dia pun nak sembahyang zuhur. Bila dia nak sembahyang zuhur, dia tak boleh dah sembahyang zuhur tu 2 rakaat. Karena telah berlalu panjang masa. Dia kena sembahyang 4 rakaat. Satu masalah. Masalah yang kedua, bila dia tinggal sembahyang, waktu dia tak musafir, dia tak boleh qada sembahyang tu masa musafir dengan qada secara jamak. Tak boleh. Ada orang buat macam tu. Dia tinggal sembahyang,
Kemarin dulu dia tinggal semayang, hari ni dia pergi musafir. Jadi dia nak qada balik semayang tu, dia semayang 2 rakaat ya. Dengan semayang jamak dan qasar. Tak boleh, tak sah. Nak? Sebab tu kadang-kadang bila kita dah jadi malas dah meluat dah nak mengaji bab ni tak payah kan, ni tak semayang biasa. Kita dengar tu. Kita payah belajar ni payah. Payah macam mana? Saya kena fikir dua, nak kena fikir ni, saya niat nak kena buat ni, payah. Padahal saat ketika Sayyidina Abu Bakar tanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sekarang ni unta," dia kata, "kita tak pakai dah. Kita naik kuda lagi laju." Nabi tengok Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu dia kata, di tepi-tepi jalan dah ada orang sediakan minuman. Lagi tempat dia kata kita nak berhenti pun elok dia dah. Ghirbah pun ada, atau ghirbah, tempat kulit kambing tu, bubuh apa? Ghirbah, ayak bulan kulit kambing, ghirbah dia panggil. Saya baru tahu ghirbah tu ayak dia tak bau. Kita isi ayak lah tu, ayak tu tak bau busuk. Saya nak fikir macam mana dia buat. Dia beli di sana, dia main letak ni di mengkuantiti di pondok Ustaz Din ni ada tu besar ghirbah tu, sekok kambing kan. Saya try tengok, kulit luar bau busuk, tapi ayak duduk dalam tu tak bau. Nak ghirbah. Nabi dia Sayyidina Abu Bakar kata ghirbah pun banyak dah tepi jalan orang tu. Nabi tanya kat Sayyidina Abu Bakar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni di antara satu special Nabi takkan jawab soalan dengan jawapan. Nabi akan jawab soalan dengan soalan. Itu pelik Nabi. Nabi jawab soalan dengan soalan. Nabi tak jawab soalan dengan jawapan. Jadi jawapan tu adalah soalan tu. Jadi Nabi tanya Sayyidina Abu Bakar, Nabi kata, yang mana yang terlebih afdal, mengambil hadiah daripada manusia ataupun mengambil hadiah daripada Allah? Sayyidina Abu Bakar diam. Nabi kata, Sayyidina Abu Bakar kata, bahkan lebih mulia mengambil hadiah daripada Allah. Nabi kata, begitulah jamak dan qasar ni adalah hadiah daripada Allah Ta'ala kepada manusia. Jadi lebih afdal semayang jamak dengan qasar ni, kenapa? Ni hadiah daripada Allah pada manusia. Itu Nabi kata pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi kita main bab ni harum biru langsung. Padahal tak banyak nama sikit lah. Lepas tu pula pendapat lah banyak kan. Mai ustaz ni kata ni, mai ustaz ni kata ni. Saya lah ni mudah, kalau orang tanya ustaz ni macam mana, saya tanya tu. Ada tanya kat orang lain tak? Kita ada tanya dah, sudah pakai tu lah. Dia kata ustaznya macam mana? Sama. Nanti dia kata macam tu. Kesian. Hak ni pendapat imam ni, hak ni pendapat imam ni. Padahal mereka ni main daripada Rasulullah juga. Yang membezakan pada keadaan tempat, masa, cuaca. Keadaan tempat ni sejuk, Rasulullah buat macam ni. Keadaan tempat ni panas, Rasulullah buat macam ni. Kan? Lepas tu pula, masa tempat ni siang panjang, masa tempat ni malam panjang. Yang tu je beza dia. Tapi mereka ni dua-dua main daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua pendapat gitu. Jadi orang fikir, susah. Jadi orang mula tak mau buat. Nak? Tak apa, tak banyak sangat, tak apa. Pegang satu pendapat tu satu. Saya belajar yang ni, rujukkan dia kitab ni, khalas sampai sekat dia. Nanti kalau dengar ustaz ni kata, oh yang ni pendapat yang lain, saya berpegang dengan pendapat ni. Ni juga jaluran dia sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pening-pening. Nah. Qala musannif rahimahullahu taala. Kemudian dia kata lagi pula, dia kata kalaulah dia orang ni tadi berlaku dia keluar daripada Tok Imam ni pada sembahyang Jumaat, maka wajib dia menghabiskan Jumaat tu dengan zuhur. Dia wajib menghabiskan sembahyang Jumaat ni dengan zuhur. Dia sembahyang dengan Tok Imam, sembahyang dengan Tok Imam, tetap dia bagi batas sembahyang dah. Lepas tu dia tak boleh takbir balik lah dengan Tok Imam tu. Kalau dia takbir balik pun sembahyang dia tak sah, dan dia wajib menghabis. Dia wajib mula sembahyang lain tu dengan sembahyang zuhur. Dia tak main Jumaat dah itu. Habis bab tu. Jadi 4 patah yang nak kena faham dalam bab tu. Pertama kali, haram hukum dia keluar daripada imam. Jika tu imam tu tak buat salah, tak boleh. Ataupun kita sendiri yang batal sembahyang. Kita sendiri batal sembahyang tak apa, keluar lah, pasal kita batal. Atau tu imam tu memang salah. Ada tu imam, bila orang tegur dia tengok berhenti pun ada. Dulu tu imam tu kain dia
Koyak ni bekas gunting. Saya ingat mungkin cucu dia gunting ke anak dia gunting. Selalu anak payah buat, cucu lah. Kan? Jadi berlubang ni betul-betul tanpa nisbah lubang ni macam mana? Nisbah lubang yang membatalkan semayang ni macam mana? Kalau lubang gudang garam tu tak batal lagi semayang. Tapi lubang gudang garam ni kena besar tu gudang. Tapi payah kena. Kalau mercik rokok ni kecil nisbah batal dah besar duit 5 upang. Besar duit 5 upang lubang tu baru batal. Tu pun kalau lubang tu atas pada lutut ni. Kalau bawah pada lutut tak apa. Besar tu tak apa lubang kalau bawah pada lutut. Jadi Tok Imam ni tadi bekas gunting. Duduk di paha belakang. Jadi makmum duduk belakang tu, saya duduk belakang. Saya tak tahu cerita sangat pun. Saya duduk di belakang ni tapi nampak di depan. Hak depan ni orang tua-tua duduk tengok Tok Imam tu. Subhanallah sekali. Dia Subhanallah 2 kali. Subhanallah 3 kali. Dia tak berhenti. Tetap bila Tok Imam tak berhenti, baru kita boleh mufarakah dah. Tapi hakikat dia pula sebenarnya bila kita jadi Tok Imam, orang sebut je daripada mulut orang yang sama kita dengar suara tu 3 kali dia kata subhanallah, mesti kesalahan tu kesalahan yang membatalkan sembahyang. Berhenti lah sembahyang tu walaupun kita tak tahu salah apa. Mana ada kebaikan pada sudut tu. Patut Tok Imam ni dia dengar saja orang sebut subhanallah 3 kali, dengar tu suara daripada orang yang sama, berhenti lah sembahyang tu. Mesti salah tu besar. Kalau salah tu kecil, kebanyakan dia akan tengok sekali, sekali orang lain akan tengok sekali, orang lain akan tengok sekali. Kesalahan tu masih tidak membatalkan sembahyang. Bila orang tengok dia sampai 3 kali, berhenti lah, terus ada tunggu lah. Maknanya salah tu besar. Kalau dia berhenti pun dia keluar pergi tengok salah tu di luar macam mana. Kalau macam ni kita tak ada pintu depan kan. Dia keluar habis tu orang tegur dah 3 kali subhanallah, dia pun assalamualaikum warahmatullahi. Dia pergi tepi, orang lain naik atas, dia letak mikrofon, dia pun orang makmum ni wajib pusing bagi Tok Imam lalu. Tok Imam tak syak ni untuk dia keluar pergi tengok apa salah dia. Saya kita ni pintu depan ni tak apa, ada masalah pasal pintu tu dekat. Tapi waktu sembahyang pintu tu pula tutup, pandai-pandai Tok Imam nak keluar Baik. Jadi sembahyang Jumaat ni pun sama juga. Pertama tadi dia kata dekat kita tentang 4 perkara yang kita tahu dalam bab tu. Pertama, sengaja memutuskan solat dengan imam haram hukumnya. Mana haram ni berdosa terus yang senang. Kemudian yang kedua, dia bertakbiratul ihram semula, sembahyang tu menjadi sembahyang qadha, bukan sembahyang wajib. Kemudian yang ketiga, jika dia sembahyang jamak tu dikira tidak sah, melainkan dia kena sembahyang lain dalam keadaan tamam. Kemudian yang keempat, jika dia sembahyang Jumaat, sembahyang tu tidak sah, melainkan dia kena sembahyang Zuhur. Habis 4 benda tu ya, benda penting yang ada dalam paragraf tu yang kita nak faham. Tak banyak pun. Dia kalau keluar soalan bulan 2 ni, lepas cuti sekolah ni pun hak tu juga soalan tu. Kalau mengajar sekolah. Okey, saya faham. Dia tanya sekarang ni di masjid tu sembahyang Zuhur, dia pun masuk nak jamak Zuhur dengan Asar. Kemudian dia sembahyang Zuhur, Tok Imam sembahyang 2 rakaat, dia bagi salam, maknanya batal lah yang Zuhur ni. Jadi dia keluar pergi belakang, dia sembahyang Zuhur saja 4 rakaat. Jadi Asar ni dia boleh sembahyang 2 tak maksudnya kita. Okey, baik. Jadi Asar kalau dia nak jamak sekali kan, dia nak jamak sekali Zuhur dengan Asar tu, Asar dia tak boleh buat secara qasar, dia kena buat tamam juga 4 rakaat juga. Sebab di situ dia panggil jamak tamam. Jamak qasar, jamak dan pendek. Okey. Jamak tamam, jamak secara tamam. Yang ni yang saya mula duk cari sikit-sikit ni. Di situ ada masalah sikit. Saya cuba rujuk tengok.
Bila dalam kitab kata macam tu, dalam masyarakat berlaku macam lain. Okey, nak kita pergi masjid, kebanyakan orang akan buat macam ni. Dia sembahyang zuhur 4 dengan masa tamam tu, lepas tu dia pergi belakang, dia sembahyang 2. Di sini dah bercanggah dengan pendapat yang dalam kitab. Di situ kita nak kata dia jamak qasar tak boleh. Sebab tadi zuhur dia buat 4, tetapi asar dia buat 2. Kebanyakannya orang buat macam tu kan. Jadi bila duk cari-cari tengok, betul ke tak betul ke? Jadi bila masa tu tanya Datuk Ismail kamu almarhum, dia kata jamak tamam lah. Dia kata qasar. Oh, maknanya saya kata kalau sembahyang zuhur 4, saya pergi sembahyang asar 4. Yang terbaru, saya tanya Datuk Duk Cik Ngah Andalusia. Saya kata, Datuk, jamak qasar dengan jamak tamam apa beza? Dia kata kalau awak sembahyang zuhur 4, maknanya habis dengan Tok Imam tu, saya pergi awak pergi belakang sembahyang asar 4, awak tak boleh sembahyang 2. Saya tanya dia kenapa? Sebab istilah dia jamak tamam, jamak secara tamam. Dia kata. Sekarang ni dia kata, iyalah saya pun tak faham. Dia kata, sekarang ni orang buat sembahyang zuhur 4, tiba-tiba dia pergi belakang sembahyang asar 2. Kecuali dia tidak jamak sembahyang tu. Tak? Sembahyang tu dia tak jamak. Sebab jamak dengan qasar ni, kalau tengok balik dalam kitab yang kali hijau tu, hak mengaji di surau ni, kita idaman penuntut tu, dia kata jamak adalah satu bahagian dan qasar adalah satu bahagian. Nah, maknanya jamak ni ada orang dia jamak saja, dia tak qasar. Macam tadi kita kata tamam tu, dia jamak ya. Dia nak jamak saja. Jamak saja ni waktu musafir dan waktu bencana. Dua benda ni boleh. Ni jamak aja. Waktu bencana ni macam mana? Jalan tan ni tak ada. Lecah, hujan lebat, ribut. Saya kalau main sembahyang maghrib, isyak tak boleh main dah. Jadi syarat dah boleh jamak. Dan jamak ni tadi, saat sembahyang yang kedua, hujan masih belum berhenti. Kita main maghrib, betul tengah sembahyang isyak kan, tak tahu hujan duk turun lagi. Baru sah. Kalau qasar ni maksud dia pendek kan. Okey, sekarang ni dia tak mau jamak, dia nak qasar dia. Dia pergi sembahyang zuhur, dia sembahyang 2 rakaat seorang-seorang. Sekali dia pun relax semua. Sekali waktu asar masuk, dia sembahyang asar pula 2 rakaat. Yang tu maknanya dia qasar saja, dia tak jamak. Maknanya di situ dia nak abang pada kita, dalam kitab yang kita mengaji tu, idaman penuntut tu, tidak semestinya jamak tu dicampak dengan qasar. Tak mesti. Kalau dia nak jamak saja pun tak apa, qasar saja pun tak apa. Baik. Jadi soalan doktor tadi, okey, kalau dah zuhur tu dikira terbatal, dia kena sembahyang 4. Asar tu batal tak? Asar juga batal kerana dikira jamak. Di atas alasan kerana dia nak menjamakkan, maka asar tu juga dia kena buat 4. Dia kena buat 4 zuhur dan 4 asar. Nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi habislah sampai di situ. Kemudian mengulang sembahyang dalam waktunya, adakah disebut qada ataupun ada? Yang tu lagi kemudian kita akan cerita. Baik, dekat malam ni 4 perkara yang penting tu saja dalam bab tu. Maknanya yang penting sekali kita ingat, kita tak boleh saja-saja berhenti dengan Tok Imam tu, tak boleh. Ada tak sembahyang yang dia tu ulang sembahyang tu saja-saja dalam satu hari? Walaupun dalam satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la salataini liman al-yawm. Tidak berlaku 2 kali satu solat dalam satu hari. Tak boleh jadi. Sembahyang zuhur tu dia tak boleh jadi 2 kali satu hari. Tapi ada satu sembahyang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang, dia panggil sembahyang i'dah. Sembahyang i'dah iaitu sembahyang yang sama
sembahyang yang sama dalam waktu yang sama kerana mencari yang lebih baik. Dia panggil sembahyang i'dah. Dia habis sembahyang zuhur, tiba-tiba dia habis sembahyang tu, tengok ada orang main sembahyang jemaah, dia pun sembahyang sekali lagi. Yang tadi dia sembahyang seorang, yang ni ada jemaah, dia pun sembahyang sekali lagi. Dia panggil mengulang sembahyang dengan i'dah, iaitu mencari yang lebih sempurna. Yang ni bukan qada tak. Ini sembahyang yang diulang kerana mencari yang lebih baik. Yang tu lagi akan datang pada bab yang ke-15, kita akan bicara insya-Allah. Baik, setakat tu dulu malam ni. Allah wa Rasulullah alam bil muradihi. Kita tengok dengan tasbih kepada Rasulullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan shakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fakkina fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratikal mustaqim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'azab النار بفضلك وجودك وكرمك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya menampun dan maafkan dari kasar bahasa, silap kata baik pada Allah, ku ambil itu kelemahan saya. Hazabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.